mencapai kata sepakat bagi merealisasikan bahasa Brunei, masyarakat di Indonesia tentangan yang hebat jugalah daripada pihak-pihak tertentu. Dan dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Terima kasih kepada anda yang telah klik video ini. Selamat datang, selamat bergabung. Saya akan sentiasa mendoakan kalian semua dalam keadaan sihat, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan. Amin. Ayo guys, kita nonton sama-sama video yang di-request oleh sahabat YouTube saya yang berjudul Bahasa Melayu Jadi Bahasa Kedua ASEAN. Malaysia, Indonesia perlu bincang kolektif. Apakah maksud video ini guys? Kita tonton sama-sama dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share video ini guys. Jangan berlama-lama lagi, kita tonton sama-sama video daripada Bernama TV. Ayo guys. Bertemu kembali. Kerajaan Malaysia dan Indonesia perlu berbincang secara kolektif untuk mencapai kata sepakat bagi merealisasikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua di peringkat ASEAN. Pakar Bahasa Melayu Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safia Karim berkata carangan yang dibawa oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebelum ini perlu dikaji pelbagai aspek dengan mengambil kira pandangan negara rantau yang lain. Kalau kita lihat dari segi ilmu, ada bahasa Melayu yang dituturkan asalnya orang Indonesia mengambil daripada pertuturan bahasa di Jambi dan di Kepulauan Riau dan sebagainya. Tetapi yang dituturkan juga oleh masyarakat di Malaysia, masyarakat di Brunei, masyarakat di Indonesia, di Singapura dan sebagainya. Hanya yang apabila dia menjadi perkara politik, ya, maka barulah timbul soal namanya. Ada asasnya namanya bahasa Melayu. Sementara itu, tokoh persuratan Melayu, Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian berpandangan kesepakatan yang dinyatakan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo terhadap cadangan itu merupakan suatu yang dianggap bijaksana. Ia membuktikan jati diri nasional dan sentimen kenegaraan yang berbeza namun menggunakan satu bahasa supra atau merentas sempadan geopolitik yang sama. Bahasa Melayu itu bahasa yang setanding dengan bahasa Latin dan bahasa Perancis pada abad yang sama, abad 16 di benua Eropah. Itu yang dirujuk itu bahasa Melayu. Ketika itu tidak ada lagi konsep bahasa Indonesia kerana berwujud entiti politik Indonesia. Jadi ini semua soal latar sosiopolitik yang mesti kita fahami dan sebagai orang ilmiah saya kira kita senantiasa menghormati dan menghargai hasrat pihak Indonesia dalam soal penamaan bahasa Indonesia. Itu tidak menjadi suatu yang kita perdebatkan. Maka itu andai kata dapat dipadukan usaha terutama Indonesia yang mempunyai lebih 200 juta penduduk yang mewakili bahasa Melayu dengan paduan Malaysia, Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, Myanmar, Kampuchia, apalagi Vietnam dan Timor Leste, saya kira kita mempunyai kekuatan. Bagaimanapun menurut Fellow Institute Kajian Etnik KITA, Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Siong, cabaran utama yang akan dihadapi untuk tujuan itu ialah memperoleh persetujuan dan kata sepakat dari negara-negara lain untuk turut sama dalam memperkasakan bahasa Melayu di pentas ASEAN. masa baharu sahaja diusulkan gagasan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN kedua ini, kita dah dapat lihat tentangan yang hebat jugalah daripada pihak-pihak tertentu. Dan dalam hal ini ada kelainan yang sudah mengklaim bahawa ianya lebih layak daripada yang lain, khususnya yang satu lagi. Dan dalam hal ini juga, iaitu cabaran dalaman, ada kelainan tertentu yang mau didiskriminasi sebagai tidak sehebat
kelainan yang satu lagi. Jadi semua ini mau pula dilunaskan mengikut sejarah bahasa, mengikut hukum bahasa dan mengikut faktor linguistik. Mereka berkata demikian dalam ruangan diskusi di Minda Profesor Negara dengan tajuk Bahasa Melayu, Bahasa Malaysia, Bahasa Indonesia, apa ada pada nama, secara langsung di Facebook Anjuran Majlis Profesor Negara. Baru-baru ini menerusi kenyataan rasmi Kementerian Pendidikan Budaya, Penyelidikan dan Teknologi Indonesia menolak usul Malaysia untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN. Jelasnya bahasa Indonesia lebih wajar untuk dianggap sebagai bahasa ASEAN dengan mengambil kira kelebihan sejarah, undang-undang dan linguistik. Dan pada awalnya apa yang saya faham tadi, memang Indonesia telah menolak untuk menggunakan bahasa Melayu di ASEAN kerana katanya bahasa Indonesia lebih mudah, lebih mendunia, kerana bahasa Indonesia ini telah pun dikenali serata dunia, guys. So, apa pandangan kalian terkait dengan video ini? Boleh komen di bawah. Kita jumpa lagi video selepas ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share video ini, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.